Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan bab 14 iaitu ayat dasar dan ayat terbitan. Saya akan membentangkan tentang pengenalan ayat dasar, ciri ayat dasar, pola ayat dasar dan ayat terbitan. Ayat dasar merupakan unit yang paling tinggi kedudukannya dalam titi tingkat atau hierarki tata bahasa. Contohnya di bawah adalah ayat, klausa, frasa, kata, morfem dan morfem. Contoh ayatnya ialah ayat adalah budak itu membaca buku. Bagi klausa pula, budak itu membaca buku. Bagi frasa, budak itu membaca buku. Bagi morfem pula adalah budak, itu, baca, buku. Ayat diucapkan dengan intonasi yang sempurna, iaitu dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan. Ayat yang mempunyai konstituen atau unsur subjek dan predikat. Za'ba menamakan benda, subjek dan cerita predikat. Contohnya, haiwan liar itu lari ke dalam hutan. Destinasi pelancongan tersebut memang menarik. Usaha menangani jenayah perlu disokong oleh semua pihak. Pameran buah-buahan tempatan pada kali ini mendapat sambutan yang ramai. Terdapat subjek dan predikat dalam ayat tersebut. Contohnya dalam ayat yang pertama, subjeknya adalah haiwan liar itu. Bagi predikat adalah lari ke dalam hutan. Seterusnya, subjek bagi ayat kedua, destinasi pelancongan tersebut. Bagi predikatnya adalah memang menarik. Ayat yang ketiga pula, subjeknya ialah usaha menangani jenayah. Predikatnya adalah perlu disokong oleh semua pihak. Ayat yang terakhir adalah subjeknya pameran buah-buahan tempatan pada kali ini. Predikatnya mendapat sambutan orang ramai. Ayat mengandungi makna yang jelas. Contohnya, air sungai itu sangat jernih. Budak-budak itu sedang bermain di padang. Makna bagi ayat A dan B di atas adalah jelas. Seterusnya yang kelima adalah susunan kata tanpa makna yang lengkap bukanlah ayat. Contohnya, air yang sangat jernih. Yang kedua adalah bermain sedang itu di padang budak-budak. Susunan kata di atas bukanlah ayat kerana makna susunan kata tersebut tidak jelas. Susunan kata di atas A ialah frasa, manakala B menyalahi susunan ayat bahasa Melayu. Ayat boleh juga terdiri daripada satu patah perkataan apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Ayat jenis ini dinamakan ayat minimal. Contohnya, diam. Ayat di atas berasal daripada awak diam, kamu diam, anda diam. Apabila subjek ayat awak, kamu dan anda digugurkan, terhasillah ayat minimal tersebut. Seterusnya juga adalah saya. Sekiranya guru bertanyakan pelajar, siapa hendak menyertai perkemahan itu? Pelajar akan menjawab saya. Ayat minimal ini berasal daripada ayat saya hendak menyertai perkemahan tersebut. Apabila predikatnya hendak menyertai perkemahan itu digugurkan, terhasillah ayat minimal tersebut. Seterusnya adalah dengan perahu. Andaikan seseorang bertanyakan seseorang yang lain, bagaimanakah awak menyeberangi sungai itu? Orang yang ditanya mungkin menjawab dengan perahu. Jawapan tersebut merupakan ayat minimal. Jawapan asalnya ialah saya menyeberangi sungai itu dengan perahu. Rumusannya, ayat minimal boleh terdiri daripada sama ada daripada subjek, predikat atau
keterangan dengan perahu sahaja. Seterusnya adalah ayat dasar. Jika dilihat dari segi golongannya, ayat dapat dibahagikan kepada dua, iaitu ayat dasar dan ayat terbitan. Ayat dasar dinamakan juga ayat inti. Ayat inilah yang menjadi dasar atau asas bagi pembentukan ayat yang lain. Ciri ayat dasar ialah bentuknya ayat tunggal, jenisnya ayat penyata, ragamnya ayat aktif, susunannya susunan biasa, binaannya boleh diperluas. Ayat dasar merupakan ayat tunggal. Dari segi bentuknya, ayat dasar merupakan ayat tunggal, yaitu ayat yang mengandungi satu klausa. Satu klausa bermaksud binaan yang terdiri daripada satu unsur objek dan unsur predikat. Contohnya, ayat yang pertama subjeknya adalah pokok kelapa itu. Predikatnya tumbang semalam. Ayat kedua, pegawai perubatan adalah subjek. Predikatnya adalah merawat mangsa banjir. Dan ayat yang terakhir ialah sekumpulan pelajar adalah subjek, manakala predikatnya adalah membersihkan bilik bacaan. Ayat yang mengandungi lebih daripada satu klausa bukanlah ayat dasar. Contohnya, pokok kelapa itu tumbang semalam kerana dipukul ribut. Ayat di atas bukan ayat dasar kerana mengandungi dua klausa, iaitu klausa yang pertama, pokok kelapa itu tumbang semalam. Klausa yang kedua, kerana pokok kelapa itu dipukul ribut. Ayat yang kedua adalah B, pegawai perubatan merawat mangsa banjir yang kurang sihat. Pegawai perubatan merawat mangsa banjir adalah klausa yang pertama. Bagi klausa yang kedua, mangsa banjir kurang sihat. Ayat dasar merupakan ayat penyata. Ayat dasar termasuk dalam jenis ayat penyata. Jenis ayat lain iaitu ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan tidak termasuk dalam golongan ayat dasar. Contohnya, Rani sedang mengemaskan bilik bacaannya. Itu adalah ayat penyata. Yang kedua adalah pesawat Mars baru sahaja berlepas. Ayat penyata. Seterusnya, ayat dasar merupakan ayat aktif. Terdapat dua ragam ayat, iaitu ragam ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif merupakan ayat dasar, manakala ayat pasif bukan ayat dasar. Contohnya, mereka sedang membersihkan kolam itu. Itu adalah ayat aktif, manakala bagi ayat kedua, motorkar itu terlanggar seekor anak kambing. Itu juga merupakan ayat aktif. Ayat dasar terbina dalam susunan biasa. Ayat boleh dibina dalam susunan biasa atau susunan songsang. Walaupun begitu, ayat susunan biasa sahaja yang menjadi ayat dasar, manakala ayat susunan songsang bukan ayat dasar. Contohnya, subjeknya adalah petugas itu sedang melayani tetamu. Subjeknya adalah petugas itu, predikatnya adalah sedang melayani tetamu. Subjek bagi ayat kedua adalah anggota penyelamat. Predikatnya baru tiba di tempat kejadian. Bagi ayat C pula, subjeknya adalah negara kita. Predikatnya adalah mengimport beras dari negara Thai. Jika ayat di atas dibina dalam susunan songsang, ayat yang terhasil bukan lagi ayat dasar. Jika ayat di atas disongsangkan, terhasillah ayat berikut. Sedang melayani tetamu petugas itu, baru tiba di tempat kejadian anggota penyelamat. Mengimport beras dari negara Thai, negara kita. Itu merupakan ayat songsang. Ayat dasar boleh diperluas. Perluasan ayat bermaksud penambahan unsur tertentu pada ayat
Ayat dasar berpotensi untuk diperluas, iaitu dengan menambahkan unsur tertentu. Contohnya, kambing pak hitam gemuk. Ayat di atas boleh diperluas dan dengan menambahkan unsur tertentu seperti yang berikut. Kambing pak hitam sangat gemuk. Ayat di atas juga boleh diperluas untuk menerbitkan ayat majmuk. Contohnya, kambing pak hitam yang baru dibelinya itu gemuk. Terusnya kita balik kepada 14.1.2 iaitu pola ayat dasar. Pola ayat dasar bermaksud rangka ayat yang menjadi asas binaan suatu ayat. Dalam ayat dasar, unsur subjeknya terdiri daripada frasa nama. Dalam bahasa Melayu terdapat 4 pola ayat dasar, iaitu yang pertama adalah FN dengan FN tambah FN, iaitu frasa nama tambah frasa nama. Contoh subjeknya Bapa Rahmat, predikatnya Noreh Getah. Ayat yang kedua adalah anak Pak Hamid sebagai subjek, atlet kebangsaan sebagai predikat. Seterusnya adalah frasa nama tambah frasa kerja. Subjek yang pertama adalah Bapa Rahmat, predikatnya adalah menoreh getah. Itu merupakan frasa kerja. Subjek bagi ayat kedua adalah anggota keselamatan. Predikatnya adalah mengawal sempadan. Pola ayat ketiga adalah frasa nama tambah frasa adjektif. Subjeknya frasa Bapa Rahmat. Predikatnya rajin menoreh. Seterusnya adalah lokasi kemalangan sebagai subjek. Predikatnya adalah agak terpencil. Seterusnya adalah frasa nama tambah frasa nama FN tambah FS. Bapa Rahmat adalah subjek. Predikatnya adalah di kebun getah. Hadiah istimewa itu sebagai subjek. Untuk seseorang adalah predikat. 14.1.2 ayat terbitan. Ayat terbitan ialah ayat yang diterbitkan daripada ayat dasar. Daripada satu ayat dasar, beberapa ayat terbitan dapat dihasilkan. Contohnya, ayat dasarnya ialah pihak polis mengawal keselamatan awam. Ayat terbitan ialah pihak polis mengawal keselamatan awam. Itu adalah ayatannya. Keselamatan awam dikawal oleh pihak polis. Itu adalah ayat pasif. Ayat yang seterusnya adalah ayat nafi. Pihak polis tidak mengawal keselamatan awam. Itu merupakan ayat nafi. Ayat seterusnya mengawal keselamatan awam pihak polis. Itu adalah ayat songsang. Dan ayat terakhir ialah pihak polis dan tentera mengawal keselamatan awam. Itu merupakan ayat majmu'. Seterusnya adalah ayat di bawah ini juga merupakan ayat dasar. Kakak Zurina menjahit baju Surya. Daripada ayat tersebut, beberapa ayat lain boleh diterbitkan. Antaranya, kakak Zurina menjahit baju Surya. Ayat tanya, kakak Zurina tidak menjahit baju Surya. Itu merupakan ayat nafi. Baju Surya dijahit oleh Kak Zurina. Itu merupakan ayat pasif. Menjahit baju Surya kakak Zurina. Itu merupakan ayat songsang. Wah, kakak Zurina menjahit baju Surya. Itu merupakan ayat seruan. Dan terakhir adalah kakak Zurina dan ibunya menjahit baju Surya. Itu merupakan ayat majmu'. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.